Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada khususnya umat Islam di Malaysia. Baru-baru ini viral, seorang remaja ditangkap di masjid ataupun surau kerana beliau didapati mencuri wang di surau berkaitan atau tabung masjid atau surau. Baik jemaah di situ ataupun jawatankuasa Tok Sia ataupun jawatankuasa masjid atau surau berkaitan telah mengambil tindakan untuk memberikan kesedaran dan keinsafan. Kemungkinan mereka bertanggapan begitu dengan melakukan memandikan, seperti memandikan jenazah, ya, dan mengikat tangan dengan rantai yang agak tebal dan sebagainya. So tanggapan perception jawatankuasa itu adalah niatnya untuk mendidik, tetapi mungkin netizen di luar memberikan respon bertalu-talu, amat kecewa dengan tindakan dan juga kenyataan awal yang diperolehi, digempar-gempurkan oleh media sosial dan juga mungkin segelintir media. Kenyataan awal, kononnya anak muda ini mahu merawat toknya yang kencing manis dan adik-beradik yang susah sukar, dan dia mencari dia cuba mendapatkan bantuan daripada kariah di kampung atau taman, tetapi gagal. Akhirnya dia tidak ada ruang, dia mencuri tabung masjid atau surau. Namun tuan-tuan, pada awalnya saya memerhatikan saja kes ini sebab banyak perkara yang saya melihat di Malaysia ini, kita terlalu cepat membuat kenyataan, dan ramailah pihak yang pergi membayar denda, ya. Ini rakyat Malaysia ni dia pemurah, sangat baik hati, sangka baik, ya. Dia kalau dengar satu kenyataan, kadang-kadang dia tak sempat untuk menyemak ataupun mengambil masa sedikit, ya. Dengan sepantas kilatnya dia terus membantu atau menghukum atau memberi pandangan. Begitu jugalah anugerah pengiktirafan, segala-galanya dia akan berilah. Sedangkan bagi saya perkara itu tidak salah, tetapi kita jangan tersilap menghalal carakan satu perbuatan jenayah atau salah laku. Saya ingin memberi pandangan peribadi. Tindakan jawatankuasa surau dan masjid itu secara undang-undangnya itu juga salah, ya. Kerana kita tidak boleh menahan, menangkap. Selepas itu sepatutnya kita serah kepada pihak berkuasa tempatan seperti Polis Diraja Malaysia, agensi-agensi penguasa. Tindakan kita tahan, tangkap dan serah. Jangan pukul, jangan cubit, jangan mandikan dengan macam-macam. Yang itu adalah tindakan yang menyalahi undang-undang. Memanglah pemuda ini bersalah dari sudut mencuri. Curi itu jenayah. Mungkin pihak jawatankuasa mahu memberikan kesedaran, tetapi tuan-tuan perlu ingat, kalau dia ada peguam, dia ada kekuatan, budak itu matang, dia juga boleh mengambil tindakan-tindakan tertentu. Sebab itu kita tidak boleh, kalau di jalan raya dan sebagainya, ya, kita tidak boleh mengamuk, ya, membalas balik dengan memukul, ataupun pernah berlaku di Malaysia beberapa kes serang balas terhadap perompak dan pencuri sehingga perompak itu mati ataupun cedera parah dan sebagainya. Memang semua itu untuk pengajaran, tetapi bagi saya secara peribadinya, undang-undang biar kita serahkan kepada polis dan pihak berkuasa, janganlah kita pegang, ya. Baik, seterusnya saya melihat kepada kenyataan yang dikeluarkan dalam media baru, media perdana, Facebook dan sebagainya. Ketua Polis Daerah di negeri berkaitan menyatakan bahawasanya remaja ini dia bukannya mahu membantu toknya yang dalam keadaan uzur ataupun tidak bekerja dan sebagainya, ataupun toknya mungkin orang susah, adik-beradik, tetapi sebaliknya budak ini dia mahu mencuri dan membeli dadah. Jadi tuan-tuan dan puan,
None of us perfect. Yang pertama ya, saya nak sebut, I throw the ball to the wall, the ball bounce back to me. Remaja ini memanglah dia akan ada masalah begini. Ya, dia akan buat alasan. Kalau lagi-lagi kalau mak ayah telah bercerai. Perceraian ibu dan ayah ini banyak faktor. Kadang-kadang kita pun tidak tahu mengapa mereka bercerai. Kadang-kadang mak ayah tak bercerai pun anak-anak bermasalah juga. Vandalism ya, terlibat dalam juana dan kes-kes tertentu. Itu ibu ayah tidak bercerai. Tapi kalau ibu ayah bercerai, kadang-kala tuan-tuan perlu faham, ada anak-anak take advantage ya, ataupun menjadikan itu sebagai satu alasan. Sedangkan ibu ayah mereka walaupun bercerai, mereka committed ya, mengambil kisah, menjejaki, mencari. Tapi anak ini yang seperti Toknya menyatakan agak liar, tidak mau dengar cakap, sukar dikawal, kasar ya, macam-macam lah dia lakukan di rumah Toknya, mencuri itu dan ini, sukar dikawal oleh Toknya. Dan Toknya yang menyarankan supaya buat laporan polis kepada ahli jawatankuasa masjid atau surau berkaitan. Tuan-tuan dan puan, yang pertama kita perlu faham remaja ini ya, sebab remaja ini dia mencari identiti ya. Dan kebanyakan remaja ya, ada ibu ayah pun dia nakal, apalagi ibu ayahnya bercerai. Ibu ayahnya bercerai, anak remaja ni kadang-kala dia ambil peluang dan ruang. Sebab anak ini apabila dikawal, dididik dalam satu bumbung, dalam rumah yang sama, anak ini dia terkongkong dan dia terikat. Jadi apabila ibu ayah ni bercerai, kalau ibu ayah ini seorang yang tidak dilihat sebagai tidak memberi kerjasama, ibu kahwin lain, ayah kahwin lain, atau ibunya jadi isteri kedua, ataupun suaminya berkahwin poligami dan sebagainya, apa pun bagi saya, isunya adalah anak itu mesti kita jaga. Tetapi kadang-kala dia ada krisis-krisis lain sehingga anak ini sebenarnya dia mengambil ruang dan peluang. Sebab itu ibu ayah yang bercerai jangan hanya utamakan rumah tangga baru, malahan kena jaga anak ini. Jangan sibuk dengan rumah tangga baru sehingga anak ya, zuriat masing-masing diabaikan, kerana anak ini dia akan ambil ruang dan peluang, dia mahu kebebasan. Itu remaja ni memang dia dalam usia, kalau saya nak sebut 13 ke atas sehinggalah umur 28 atau 30 pun, katakanlah 25, 28 pun dia belum lagi matang sepenuhnya ya, ada kekilafan-kekilafan yang akan dilakukan. Mereka ini memang mencari identiti dari segi psikologi ya, dan mereka ada potensi untuk melakukan perkara-perkara yang tidak elok ya, seperti dadah, merokok, minum arak ya, melakukan zina, maksiat ya. Kalau orang tua sendiri, hakim pun dikatakan terpalit dengan kes-kes ini nafsu lah tuan-tuan ya, nafsu, libido. Tuan-tuan kena kaji dalam psikologi, dia sebut libido ya, ego super ego. Hakim, ada ustaz juga ya, ada golongan profesional ya. Manusia ini sifatnya lemah ya, none of us perfect. Setiap manusia mempunyai nafsu. Kalau dia punya syahwat itu memang tak boleh kawal lah, macam tu lah. Jadi dia hakim ke, dia ustaz ke, ustazah ke, dia golongan profesional ke, siapa, memang akan ada masalah Kalau ada setengah dia mencuri, dia lakukan jenayah, dia akan lakukan jenayah. Kalau dia nak buat zina, maksiat, dia akan buat. Tapi setiap manusia itu dia ada potensi untuk berhenti daripada lakukan perbuatan-perbuatan begitu apabila dia ada kesedaran, ataupun dia passive sex ya. Kalau nak zina, maksiat tu, kalau dia tak ada keinginan nafsu, sudah pasti dia tidak ada libido itu bergelegak ya, atau nafsu itu bergelegak untuk mencari mangsa-mangsa ya. Tetapi kalau dia dah tak ada syahwat, keinginan itu, secara automatik dia pun memang akan lemah lah banyak benda ya, khususnya dalam zina dan maksiat. Tapi bagi setengah mereka yang sangat-sangat aktif ya, dia memang tak boleh ya, dia memang berhadapan dengan masalah ya, kerana dia tidak boleh mengawal ego super ego tadi, libido ya. Itu psikologi. Berbalik kepada isu ini, sebab itu saya minta netizen rakyat, ialah saya nampak ada pihak terlalu awal nak bayar 4,000 ya, viral, dan ada pihak hantar dalam Facebook, kakak ni, makcik ni ya, pihak-pihak itu. Memanglah rakyat Malaysia ni pemurah, masing-masing nak bayar dan sebagainya. Tapi dia tak siasat. Sebab itu saya selalu sebut, SPRM, PDRM, Immigration Custom, mereka ni tak akan tangkap seseorang
dan mendakwa seseorang. Polis ni kita kenal lah tuan-tuan. Polis ni bukannya kata orang terlalu terus nak tangkap, dia memang akan terima laporan dan dia tangkap, dia pun akan siasat. Sebab itulah perhimpunan ke apa ke tuan-tuan buat perarakan dan sebagainya apa, memanglah mereka akan panggil, mereka akan siasat motif dan sebagainya. Itu kerja polis, ya. Begitu juga tuan-tuan hantar anak-anak remaja ini, polis memanglah akan siasat. Setelah polis menjalankan siasatan, kemungkinan polis bertanya kepada keluarga asal toknya itu dan mendapat input, maka polis berpuas hati, ya. Bahagian jenayah berpuas hati, siasatan jenayah, maka seterusnya dirujuk kepada pendakwa raya dan disabit. Takkanlah polis Malaysia ni zalim, tuan-tuan. Kita ni pun ada adik-beradik, saudara mara, Tok Wan, Kak Ngah, Mak Long dalam polis ni. Dan kita pun pernah duduk dalam sistem polis itu, ya. Dan kita tahu polis ni buat kerja macam mana. Dan saya pun banyak melihat pelbagai penyiasatan yang polis dilakukan di Malaysia. Polis melihat individu berkaitan. Dia ni ada integriti tidak? Dia ni ada prinsip tidak? Dia ni seorang yang berkualiti tidak? Dia ni sebenarnya terjeratkah apa? Dia ni sebenarnya diambil peluang ataupun dizalimi apa? Ya, polis Malaysia begitu. Dia melihat siapa pemangsa itu dan siapa individu berkaitan, di samping dia melihat kepada jenayah yang dilakukan. Sebab itulah kita kena ingat, jangan kita sebagai rakyat kita kesian, ya. Kita pada awalnya kita tahan seseorang, dia pun ceritalah dia punya senario, ya, masalah itu masalah ini, bercerai mak ayahnya, ya, kemudiannya isu berkaitan dengan adik-beradik yang dia nak bantu toknya sekencing manis lah, macam-macam. Kita pun cepat-cepat menangis air mata, berjela-jela, berbaldi-baldi, kemudiannya masing-masing nak membayar itu. Inilah masalah kita. Sebab itu bagi saya, anak seperti ini kalau tanya saya, yang pertama mestilah tuan-tuan tak boleh lepas macam tu tau. Dia akan rosak dan terus rosak. Sebab polis endorse. Dia ni memang ada masalah. Tuan-tuan kena ingat, polis takkan suka-suka menzalimi sesiapa. Begitu juga ibu atuknya menyatakan memang budak ni ungkal, ya, ungkal dangkal. Jadi budak ini mestilah dihantar ke Juana ataupun pusat pemulihan agensi AADK ni, dan beliau perlu dipulihkan. Tuan-tuan jangan manja timbang-timbang lambung-lambung, nanti tuan-tuan dia takkan insaf, ya, dia takkan insaf. Dan bagi kita lebih baik dia duduk dalam pusat itu dan dia insaf daripada dia dimanjakan, dilindungi ataupun diberi galak tanpa disedari, ya. Rakyat tidak tahu cerita sebenar, ya. Kalau tanya saya menyokong netizen, NGO dan mana-mana pihak yang disebutnya menegur jawatankuasa masjid dan surau yang memandikan dengan cara pukul dengan getah dan sebagainya. Saya lihat perkara itu, saya nampak. Tetapi saya tidak mau komen. Sebenarnya saya tidaklah happy, ya, tidak senang. Tetapi bagi saya itulah pada ketika itu, kalau saya tak akan pukul begitulah, ya. Kalau ada jawatankuasa pukul, saya akan tegur, saya akan tahan. Saya kata ini bukan urusan kita, ini urusan polis, ya. Kita serah saja, kerja kita jangan pukul. Kalau ada yang kata kita kena didik, kita kena ajar dia ni, itu jangan buat kerja lah tuan-tuan, ya. Sebenarnya kalau orang tu buat jenayah, biar polis yang adili, ya, biar polis yang ambil tindakan, ya, bukan kita. Kita jangan buat kerja lah. Sebab ada seorang kawan saya ni kawan ni pun ada masalah juga ni. Dia ni minta maaf tuan-tuan, ya, bukan nak aibkan. Dia ni ustaz juga. Dia kata ayah dia ni, yalah, dia orang surau, orang masjid apa semua, pernah berlaku lah. Dia ni tangkap golongan couple yang berdodaan. Ayah dia datang, terus lempang, tampar, dan katanya ada terajang sikit lah lelaki tu. Jadi kawan saya ni seorang ustaz, dia cerita dengan saya. Ni cerita lama. Dia kata ayah dia ni memang dia tak pakai bagi muka ni, dia lempang tu, terajang terus. Jadi bagi saya beginilah tuan-tuan, ya. Kalau hakim macam ni saya tak nak sebut. Dan di Malaysia memang ada kes, bukan 1-2 hakim lah, beberapa hakim juga. Sebelum ni pun ada kes tangkapan dan sebagainya. Ini bukan cerita al-fitnatul asyar minahal, tetapi memanglah pihak-pihak yang 2 orang wanita itu membuat laporan, ya. Saya pun tak sebut siapa nama, ya. Tapi di Malaysia banyak kes berlaku. Saya sebut, I throw the ball to the wall, the ball bounce back to me. None of us perfect, tuan-tuan. Nafsu ini dia tak kenal orang.
Dia tak kenal tuan-tuan yang dengar, dia tak kenal saya. Sebab itu tuan-tuan ada isteri, tolong simpan di rumah. Ada anak dara, simpan di rumah. Jangan suka-suka bawa masuk lelaki. Jangan amalkan. Dan ajar isteri tuan-tuan, anak dara tuan-tuan, jangan biasakan dengan lelaki-lelaki masuk ke rumah kalau tuan-tuan tak ada. Tuan-tuan sakit, tuan-tuan uzur, tuan-tuan tak boleh bangun. Alhamdulillah, subhanallah. Kalau kita ajar perkara ini dan mereka faham, insya-Allah mereka tak akan buat. Persoalannya, kenapa mereka izinkan lelaki-lelaki masuk ke rumah mereka? Kenapa mereka izinkan lelaki masuk ke rumah mereka kalau suaminya sakit dan sebagainya, tak boleh bangun dan sebagainya? Kenapa? Tuan-tuan ya, nafsu ni dia tak kenal orang. Dia tak kenal sesiapa tuan-tuan. Kalau dah nampak, kita tahu dah ya, kalau perempuan dan lelaki, yang ketiganya syaitan, nafsu kita lah bermaharajalela. Jangan tuan-tuan kata tuan-tuan baik sangat. Ya, saya pun tak kata saya baik, tapi itulah manusia tuan-tuan. Nafsu dia, kalau dia jumpa perempuan ya, dalam satu keadaan perempuan dan lelaki, tak ada orang lelaki lain di situ, tak ada penghalang, memang dia punya syekh boleh tahan. Ya, mungkin tuan-tuan ada integriti tinggi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tak tahulah, belum diuji ya. Kita memang akan cakap kita ni baik apa semua, tetapi Allah saja tahu. Malaikat saja tahu. Ya, bila kita berhadapan dengan wanita yang begitu, apa syawat kita, macam mana kedudukan kita. Sebab itulah kita lelaki dan perempuan ya, kita semua belajar daripada kelemahan-kelemahan kita daripada zaman remaja dan sebagainya. Bila kita makin tua ya, makin berumur, kita perlu guna akal kita ya, sebab kita sudah tua dan dewasa. Pada usia yang muda itu mungkin nafsu kita melonjak-lonjak ya, bergelegak-gelegak. Tapi apabila kita sudah 50-an ya, tolonglah taubat nasuha ya. Kalau boleh taubat di usia yang muda, lagi bagus, lagi afdal ya, sebab mati kita tidak tahu, tidak mengenal ya. Tapi kadang-kala manusia ni pada muda itulah dia buat macam-macam ya, sebab dia tak boleh kawal. Dia pun tak tahu sebenarnya macam mana nak mengawal nafsu. Bukan mudah tuan-tuan. Kita semua pernah jadi remaja, tak payahlah kita nak bohong. Kita tahulah masa zaman kita sekolah, cinta monyet macam mana kan. Bukan monyet saja bercinta, kita pun cinta monyet ya. Baik. Inilah nafsu kita tuan-tuan ya, bila kita berkapal dan sebagainya. Sebab itulah saya kata ya, kita kena ingatkan yang orang perempuan ni ya. Jadi ustaz ni pula saya tengok banyak juga dia melakukan kesalahan pada kawan dia sendirilah. Yang saya sebut tadi, ustaz tu yang bapak dia tampar apa semua kan. Jadi dia rasa bangga dengan benda tu. Dan apa yang dia buat tu pun lagi zalim. Saya tak nak cerita semua tu, tapi tak apa, biar satu hari nanti Allah Ta'ala akan hukum manusia macam ni ya. Orang-orang yang menzalimi orang lain ini, dia tak selamat. Di dunia kita boleh berbohong tuan-tuan ya. Kita boleh bahagia, kita boleh seronok ya, menggunakan agama dan kedudukan. Tapi ingat, sebab itulah Isra Mikraj, Nabi nampak paling ramai di neraka adalah wanita. Yang keduanya Nabi nampak ulama pun paling ramai di neraka ya. Saya tak cakap lah tuan-tuan ya, kita nauzubillah min zalik ya, kita doa yang baik ya. Kita tak boleh kata semua orang macam tu, tetapi ada segelintirnya harapkan pegar-pegar makan padi ya. Seperti Dr. Maza ya, Mufti Perlis menyatakan bahawa ada golongan ulama ini dia hanya bergosip ya, tidak mahu menegakkan pencegahan rasuah, menegur, berani bangkit dengan lantang. Dia tak berani. Tapi gosip-gosip tentang rumah tangga orang atau masalah dan sebagainya, ataupun isu-isu berlaku dalam negara secara senyap-senyap macam dalam kelambu ya. Ada yang cium tangan lebih ya, untuk dapat gelaran, pangkat, kedudukan, sambung kontrak. Ada ya, golongan-golongan ni nak jadi ketua jabatan, dia cium tangan ahli politik ataupun pemimpin-pemimpin korup. Dia takut nak tegur sebab nanti dia tak akan disambung kontrak atau tidak akan dinaik pangkat. Ini cerita betul ni, bukan al-fitnatul asyadu minat tuan-tuan. Apabila saya bercakap ni tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat tau, kebanyakan kenyataan kata kunci yang saya cakap ni betul ya. Saya takkan cakap satu benda yang fitnah-fitnah ya. Tuan-tuan kena faham. Jadi apa yang pernah berlaku, yang saya pernah lalui semua tu, saya cakap balik lah tapi saya cakap indirectly ya, tidak direct. Dan ingatlah, manusia ini dia rasa dia memang terbaik, dia champion, dia bahagia. Tapi tuan-tuan ingat, jadi saya nasihatkan kepada rakan-rakan saya umat Islam di Malaysia, tolonglah imam-imam, jawatan kuasa, tok siak dan sebagainya, bila tangkap pihak berkaitan, memanglah kalau nak bagi pengajaran, mungkin boleh bagi nasihat, kaunseling ya, tazkirah. Selepas tu serah sajalah pada polis. Serah pada polis, jangan simpan, jangan lepaskan dia, sebab tak guna lepaskan dia. So dia akan jadi penagih, dia akan buat balik. Tuan-tuan janganlah pukul dia ya, mandikan di tempat-tempat macam tu kan ya. Sebab tu orang meninggal kan.
Saya tahu untuk keinsafan, kita pun perlu insaf, ya. Ramai juga yang korek apa ni, liang lahat untuk perkuburan itu dan tidur di sana. Dia hidup lagi tapi dia nak tunjuk beri kita keinsafan ada. Tapi kita janganlah menggunakan kaedah-kaedah yang agak kasar, ya. Dan yang lebih baik kita serah pada polis. Jadi saya pun nampak apabila polis melakukan pendakwaan, ramai pihak melihat polis ini kadang-kadang tak ada hati perut. Bukan tuan-tuan, polis tak macam tu. Saya nak sebut pada tuan-tuan, polis ni pengalaman saya lah, ya. Polis mereka ni dia tengok kes lah tuan-tuan. Dia tengok kes, macam mana pun dia tengok kes juga, ya. Siapa dia anggota sekalipun, macam mana anggota itu sekalipun, dia tetap tengok macam mana kita ni sebenarnya, ya. Saya tak sebutlah orang tu baik, orang ni baik. Dalam anggota pun memang manusia kan, ada kelemahan. Tetapi mereka juga melihat remaja ini ada masa depan, ya. Remaja ni masih muda. Jadi tapi dia siasat. Dia siasat. Kalau dia dapat maklumat memang betul remaja ni memang ungkal dangkal, memang perompak, penjenayah, memang dia tak bagi muka lah. Itulah yang kita mahukan. Itulah yang kita harapkan. Polis dan Immigration, Custom, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Pendaftaran ada pegawai yang jual IC kat penalah, itu tak betul, ya. Itu kita melihat sebagai petualang pengkhianat bangsa tu. Jadi yang SPRM mereka menjalankan tugas, ya, dengan baik. Kena buat kerja dengan baik. Tangkap orang, dakwa orang. Sekarang ni kita minta SPRM, PDRM tangkap semua yang korap-korap, pemimpin yang korap dalam PH, dalam BN, ya, dalam BN, dalam PH, tangkap semua, ya. Jangan bagi muka. Sekarang orang petikai SPRM tak buat kerja, SPRM lemah, SPRM korap, SPRM tak betul, KP tak betul. Dakwa lah, tak apa, kita terima, ya. Kalau memang KP SPRM salah, dakwa lah. Tetapi ingat, SPRM jangan duduk diam. Cekap segera, turun padang, gegar, tangkap semua individu-individu yang korap yang salah guna kuasa. Dan sebab tu saya tak dapat jawatan tu, tuan-tuan. Kalau saya jadi penguatkuasa, kalau saya jadi pegawai polis, kalau saya jadi pegawai immigration, saya jadi pegawai pendaftaran, saya jadi SPRM, mana-mana jawatan itu saya pegang, tuan-tuan, penguatkuasa, saya sangat strict macam Datuk Ayub Khan Maidin Piche, ya. Jadi saya cakap tu serang, tuan-tuan, ya. Sebab itulah saya tak tahulah, memang tak ada rezeki, ya. Daripada dulu saya minat tapi tak dapat, ya. Tak apa, apa pun saya sentiasa memberi semangat kepada anggota SPRM, anggota PDRM, Custom, Immigration, Jabatan Pendaftaran Negara, penguatkuasa KDN. Gegar, tuan-tuan, gegar, turun padan, serius. Kita ada maruah, ada prinsip. Orang hina kita, orang maki kita, orang cakap kita macam-macam, janganlah kita berdiamkan diri. Yang salah satu dua pihak dalam sistem kita, tetapi semua orang dapat bahang dah. Semua orang dihina. Bangkit PDRM, bangkit SPRM, bangkitlah Custom, Immigration, Jabatan Pendaftaran Negara. Jangan bagi ruang, jangan bagi muka kepada sesiapa yang korap, salah guna kuasa. Dakwa mereka, kerana mereka bangkit melihat kita lemah. Sebab rakyat ini, dia mahukan SPRM diperkasakan, polis diperkasakan, Immigration, Custom, dia nak. Jadi kita jangan tunggu. Itu doa rakyat. Tuanku pun mahu perkara yang sama. Daulat tuanku, ampun tuanku, ya. Baik, tuan-tuan, jangan salah faham, jangan kencam saya, jangan herdik, jangan dengar video saya betul-betul. Dengar video saya betul-betul sampai habis. Ya, saya bersama rakyat, saya bersama tuanku, hormati Akta Polis 1997, hormati Raja-Raja Melayu. Kita menghormati semua agensi penguasa, dan negara kita bukan negara totalitarian rejim komunis militeri. Negara ini demokrasi berparlimen. Baik, kita bersama rakyat Malaysia, netizen. Rakyat bantu rakyat. Kita jaga kita. Kita juga beri nasihat kepada frontliner dan juga kerajaan. Ingat, pilihan raya akan datang, jangan salah pilih. Pilih pemimpin yang berkualiti. Tak kira lah parti politik mana. Tuan-tuan jangan taksub sangat dengan parti politik kerajaan pembangkang, PH ke, BN ke. Semua ada agenda, semua ada career, Politics is a career. They can earn good money, buat duit, gaji besar masing-masing. Suruh dia turun, suruh dia letak jawatan, dia takkan letak. Dia takkan beri peluang kepada rakyat nak jadi adun daripada dia saja, nak jadi ahli adun dari parlimen. Jadi siapa yang betul, PH ke BN, dua-dua sama. Semua nak kuasa. Jadi tuan-tuan pilih mana-mana wakil rakyat, termasuk bebas, ataupun mereka-mereka yang bertanding dalam pilihan raya, yang berkualiti, berintegriti, bermaruah, berprinsip, yang buat kerja, bukan yang setakat menjerit sana menjerit sini,
Dan bertahun-tahun BNI Legacy, bertahun-tahun jadi adun ahli parlimen. Kita ni lah yang menyokong mereka. Kita duduklah berhutang-hutang, duit kereta pun tak mampu bayar, duit rumah pun tak mampu bayar. Kita angkat diorang gaji 100,000 sebulan, 60-90,000 berbulan-bulan, ya. Bertahun-tahun gaji mereka macam tu. Lepas tu kita hidup YB, hidup YB. Itulah tuan-tuan, fikir sendiri, ya. With that, syukran Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.